Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Ustazah sekalian? Ustazah harapkan semuanya dalam keadaan sihat bersama keluarga tersayang. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini untuk mata pelajaran pendidikan Islam. Baik, untuk hari ini kita akan pergi kepada tajuk dalam bidang akidah. Baik, anak-anak semua sekalian, sediakan buku teks. Kita tengok sama-sama buku teks. Baik, buka pada muka surat 69. Tengok di situ pelajaran yang ketujuh, sifat-sifat Allah. Baik, dalam bidang akidah, sifat-sifat Allah. Okey, sifat-sifat Allah ada berapa? Sebelum tu saya nak tanya dulu. Ingat lagi ke sifat-sifat Allah ni ada berapa? Saya harapkan anak-anak murid Ustazah semua boleh ingat sifat-sifat Allah ada 20. Baik, sifat-sifat Allah ada 20. Sifat yang kita akan belajar pada hari ini adalah sifat sama'. Sifat sama' iaitu sifat Allah Maha mendengar. Baik. Perhatikan baik dalam buku teks di muka surat 69. Dialog yang diceritakan dalam teks itu. Okey, dialog yang pertama kita tengokkan ada seorang murid perempuan sedang berkata-kata di dalam hati, Subhanallah, Subhanallah. Kemudian gambar kedua ada sekumpulan pelajar sedang mengaji. Okey, ustaz dia kata, mari kita baca surah Al-Baqarah bersama-sama. Kemudian gambar ketiga seperti dua orang murid sedang berkata-kata di belakang seorang murid yang di depan. Okey, gambar ketiga menunjukkan seperti seolah-olah yang dua orang murid ini sedang mengumpat atau berkata-kata mengenai sahabat yang di depan ni. Okey, dia kata jangan kawan dengan dia. Jangan kawan dengan dia. Baik, yang terakhir, gambar terakhir di dalam solat. Dalam solat, gambar orang tengah solat tu dia kata, Ya Allah, ampunkan segala dosaku. Ya Allah, ampunkan segala dosaku. Baik, sebelum kita mula kepada maksud sama' tu sendiri, anak-anak boleh perhatikan dalam dialog ini adalah semua situasi ataupun keadaan di mana kita sebagai manusia bila berkata-kata dan bila kita mendengar sesuatu apa yang orang katakan. Okey. Baik, cuba kita lihat di muka surat sebelah 60 muka surat 70, maaf. Okey, baik. Di muka surat 70 kita akan boleh lihat ada dialog di antara seorang ibu dan seorang anak. Baik. Ibu berkata, anaknya bertanya kepada ibu, ya, Ibu, saya rasa gemetar untuk menghadapi pertandingan robotik esok hari. Okey, kemudian ibunya berkata, InsyaAllah Ammar boleh buat yang terbaik. Pastikan Ammar membaca doa sebelum pertandingan itu nanti. Kemudian anaknya bertanya, doa apa ibu? Baik, bacalah doa penerang hati. Okey, doa penenang hati. Sayang. Okey, kemudian doa mohon dimudahkan urusan dan doa-doa yang lain. Doa boleh dibaca dengan kuat atau dalam hati sahaja. Bukankah Allah mempunyai sifat sama'? Okey, baik. Ibu dia dah mula cerita pasal sifat sama' ni. Kita nak masuk kepada tajuk sifat sama' kita ni. Okey, kemudian anak dia pun tanya, sifat sama' tu apa ibu? Okey. Allah bersifat sama', maksud ni tengok di sini adalah maksud dia. Allah bersifat sama' bermaksud, okey, pengertian kita masuk pada pengertian. Allah Maha mendengar setiap sesuatu sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan seperti bisikan hati manusia. Baik, sifat Allah ni sangat indah. Okey, Allah Maha mendengar ni sangat indah. Di mana bila Allah mendengar, kita katalah apa sekalipun dalam keadaan berbisik ataupun dalam keadaan kita bisikan dalam hati sahaja, Allah tetap boleh dengar. Tapi kalau manusia boleh dengar ke?
Tidak. Kemampuan manusia hanya boleh mendengar bunyi yang kuat sahaja. Tapi kalau bunyi yang perlahan, kita dah tak dengar. Contoh, kalau kita bercakap, kalau guru besar bercakap di hadapan, guru besar bercakap di hadapan halayak ramai, yang tanpa menggunakan mikrofon, yang di depan je boleh dengar sebab suara guru besar perlahan atau suara guru perlahan. Tapi bila guru bercakap di hadapan dalam keadaan pakai mikrofon, sampai ke belakang dengar. Jadi bila pakai mikrofon tu, itu dah pakai bantuan lain. Tapi Allah tidak memerlukan bantuan apa-apa untuk mendengar. Allah boleh mendengar dari bunyi yang sangat kuat hatta sehingga suara yang sangat perlahan. Iaitu bisikan hati lah yang paling perlahan. Bisikan hati tu apa? Bisikan hati itu adalah bisikan daripada dalam hati kita bila kita berkata-kata. Contohlah saya bagi contoh. Contoh, kamu kata dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, hari ni aku nak bangun pagi. Ni dalam hati ni, cakap dalam hati je. Tak sebut di mulut pun. Mulut tak bergerak pun, tapi terfikir dalam hati. Ya Allah, hari ni aku nak bangun pagi. Aku nak solat subuh. Aku nak terus belajar hari ini. Ya Allah, mudahkan urusanku hari ini. Sebut dalam hati. Allah Maha mendengar. Sebab tu kita bila berdoa sekalipun, dalam solat, selepas solat kalau kita berdoa, doa Allah boleh dengar. Dalam keadaan kita baca kuat-kuat pun doa. Contohlah kita baca kalau macam dalam kelas tu kan. Baca doa. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allah boleh dengar. Kuat. Tapi kalau dalam solat, lepas solat kita baca perlahan je. Tak bacalah kuat-kuat macam tu dalam kelas kan. Lepas solat kita baca, ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua ibu bapaku, ampuni dosa rakan-rakanku, ampuni dosa guru-guruku. Berdoa bersungguh-sungguh dalam hati, Allah tetap dengar. Sebab itu adalah sifat Allah ini sama, sangat-sangat mendengar. Okey, baik. Yang seterusnya kita pergi kepada hukum. Hukum beriman dengan sifat sama. Hukumnya adalah wajib. Mesti wajib. Kita wajib percaya Allah Maha mendengar setiap sesuatu dengan sentiasa berhati-hati dalam setiap pertuturan dan bisikan hati kita. Sebab tu kita kalau berkata-kata, jangan berkata yang tak elok. Sebab Allah Maha mendengar. Jadi hukumnya wajiblah kita kena percaya. Sebab ini adalah sifat Allah. Allah tidak ada yang lemah. Allah tidak ada yang kita tidak ada kekurangan. Jadi wajib untuk kita percaya yang Allah itu dengar. Contohlah bila nak cakap benda buruk pasal kawan. Contoh ya, kalau benda buruk ni selalunya orang kata mengumpat lah kan. Mengumpat ni orang kita berkata tentang orang lain tanpa orang itu tahu. Contohnya kita mengumpat, dia tu tak cantik lah hari ni. Mengumpat contoh ya, Ustaz bagi, jangan buat ya. Okey, contoh kita kata, dia tu tak cantik lah hari ni. Pakai macam tu, macam ni. Mengumpat. Okey, jadi kita kena jaga pertuturan kita sebab bila kita kata macam tu, Allah dah catat dah. Oh, dia dah cakap benda buruk pasal orang ni, Allah dah catat dah. Tu kita dah boleh dapat dosa. Jadi sebab tu kita percaya, ingat bila kita nak cakap benda buruk, kita kena ingat ya Allah tu dengar apa yang kita cakap. Okey, bila kita baru je nak mengumpat, Allah dengar ni. Dosa. Okey, so tak perlu kita. Jadi tak perlulah kita berkata buruk pasal orang lain. Okey, sebab tu kita dilarang untuk mengumpat di dalam Islam. Tak boleh mengumpat. Okey, ataupun mengata ke, tak kira lah apa-apa jenis sekalipun. Okey, kemudian kita tengok kepada dalil nakli. Okey, baik. Dalil nakli, Allah bersifat sama. Dalil nakli ini adalah dalil daripada Al-Quran ataupun bukti yang terdapat di dalam Al-Quran bahawa Allah itu bersifat sama. Okey, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wallahu sami'un alim. Maksudnya, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 224. Okey, jelas kat situ dalam Al-Quran, anak-anak semua boleh tengok surah Al-Baqarah ayat 224 tu, dia dah kata wallahu sami'un alim, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi Maha mengetahui. Dengar dan tahu. Dengar dan tahu maksudnya bila kita bercakap, Allah dengar apa yang kita cakap dan Allah tahu apa niat kita nak bercakap tu pasal apa. Okey, contoh sama
macam kita berdoa lah. Kita doa, minta sesuatu dengan Allah, Allah dengar. Allah tahu niat dia baik, dia minta betul-betul doa ni. Jadi Allah makbulkan. Okey, kemudian kita seterusnya tengok kepada dalil akli Allah bersifat sama. Dalil akli adalah dalil ataupun bukti yang kita sendiri boleh fikir dengan akal fikiran kita. Okey, Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu, mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Okey, ini sangat mustahil lah ya. Sebab Allah itu sangat sempurna. Terlalu sempurna. Sebab Allah yang menjadikan kita sempurna dan mulia. Oleh itu, mustahil lah bagi Allah ini ada kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Tapi kalau manusia ada kekurangan, ada. Sebab tu adanya wujudnya manusia yang tidak boleh mendengar. Contohnya orang yang pekak tak boleh mendengar. Orang yang ada masalah pendengaran tak boleh mendengar. Okey? Tapi Allah mendengar di setiap apa yang kita tuturkan. Sama ada kuat ataupun perlahan. Baik. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harapkan anak-anak semua boleh faham dengan apa yang Ustazah sampaikan. Dan kalau tak faham, boleh terus bertanya pada Ustazah dan kita akan bincangkan semula. Okey? Baik, sekian saja daripada Ustazah untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.